Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Hari ini dalam topik hari ini dalam subjek ITAS yang kami akan membentangkan, iaitu tajuknya Tamadun Melayu sebagai asas penggunaan bahasa Malaysia. So saya Adib akan membentangkan siri pertama, dan seterusnya Kathy, Daniel dan akhir sekali Ilhan akan menceritakan lebih dalam konteks apa itu dalam tajuk kita. So pertama sekali saya nak cerita tentang konsep Tamadun Melayu, yang di mana bentuknya Tamadun Melayu, wujudnya komuniti tu. So pertama sekali, asal usul perkataan Melayu tu boleh diklasifikasikan sebagai Melayu Indonesia, yang boleh dikesan bahagian sehingga Jawa hingga ke India Hindu. Daripada beberapa kajian, konteks daripada orang Javan pernah bersebut kaum Melayu ni adalah seperti kaum Melayu diibaratkan melarikan diri sebab mereka mengkaitkan kelajuan Sungai Sumatera, sebab ada sesuatu daripada peristiwa di mana mereka lari daripada seseorang pemerintah yang ingin menguasai kaum mereka. So itu saya akan sambung pada yang topik seterusnya. Dan sebutan Melayu yang paling banyak dijumpai adalah seorang pekajian dan seorang pelayar yang bernama Ying Jing, di mana pada masa tu dia hidup di era dinasti China. So sebutan yang Ying Jing sebutkan, di mana orang-orang ni adalah Moloyu. Ejaannya Moloyu. So Moloyu. Minta maaf kalau saya tersilap sebut daripada intonasi. Dan budaya mereka memang sepanjang warisan hidupnya sebelum ni di bawah Srivijaya. Tapi selepas mereka dah berlayar ke Asia Tenggara, mereka telah menumbuhkan di mana tempat yang baru, iaitu Kepulauan Melayu ataupun sebagai Malay Archipelago. So di sinilah saya bagi contoh dalam gambaran ilustrasi, di mana daripada Srivijaya mereka berlayar ke dalam konteks ini. So di sinilah di mana kewujudannya, ya, di mana orang Melayu telah diletakkan dalam diletakkan dari mana kehidupan alam Melayu ataupun the Malay world, orang kata, untuk menghidupkan diorang punya bangsa, bahasa dan kesenian mereka. So kewujudan Jawi, tanah Jawi itu adalah selepas apabila perdagangan Islam datang untuk menyebarkan agama mereka dalam tersebut. So itu adalah saya akan ceritakan lebih dalam pembentukan Tamadun Melayu. So Melayu daripada kaum Melayu daripada wujudnya adalah datang daripada Proto Melayu, iaitu bangsa-bangsa yang belayar ataupun bangsa-bangsa yang orang asli Melayu yang di mana ditempatkan yang di dalam Kepulauan Melayu sebelum. So itu adalah sebelum mereka menerima Islam. So dalam sepadan itu, Melayu Indonesia meletak kepada alam Melayu. Di situlah di mana wujudnya sebagai tanah Jawi. So adat dan istiadat Melayu tu wujudnya dah ada sistem tu sebelum wujudnya sistem Islam diterima. So daripada mana sistem kewujudan Melayu disebabkan oleh seorang pemerintah yang bernama Parameswara ataupun Sultan Iskandar Shah, di mana dia melarikan diri dengan beberapa dia punya penghuni dia atau penduduknya. Tujuannya dia berlari disebabkan oleh Empire Srivijaya yang ingin menguasai kaum-kaumnya lah. So dia berlayar sehingga ke mana ditempatkan ke dalam Kepulauan Melayu. So di situ dia
menempatkan di sebuah tempat atas ni, di mana iaitu alam Melaka. So dari situ di mana Parameswara telah menjejakkan untuk memulakan sistem dia. So di mana dilarikan dia daripada Melaka tu, dia lari daripada Temasek iaitu Singapura. So di situ di mana Empire Sriwijaya dalam bawah Majapahit cuba untuk menangkap Parameswara, tapi gagal dikarenakan oleh Parameswara bergerak ke Melaka. So itu boleh dikaitkan sebagai apa yang orang Javin disebutkan sebagai Melayu, sebabkan di mana mereka melarikan diri dari sesuatu. So selepas itu, penubuhan dan perdagangan mengembangkan sistem di mana sistem mereka telah memberi kebukaan kepada semua negara lain untuk menjadikan tempat Melaka tu sebagai sesuatu perdagangan yang sangat terbuka dan sangat luas. So di sinilah mulanya kerajaan Melayu awal yang ataupun sebagai pra-Islam, di mana mereka telah menguasai dalam perdagangan dalam Funan, Langkawi Sri dan Thailand. Dan kebanyakannya kerajaan telah ambil banyak dalam aktiviti maritim di Asia Tenggara. So banyak pelabuhan telah diberi banyak kebaikan dalam sistem perdagangan tersebut. So secara disitulah di mana genggaman Taman Melayu telah terbuka hati apabila perdagangan Islam mula datang untuk bukan sahaja untuk memberi barangan mereka, tapi juga menyebarkan agama mereka juga secara tak terpaksa, tapi secara sukarela. Dan di situnya sistem tamadun Melayu yang akan diceritakan selepas ini, di mana mereka telah berminat dan automatically dia dah bertukar sistem mereka tak 100% disebabkan oleh Islam. Daripada itu mereka terdapat bahawa sistem tamadun Melayu dan sistem Islam hampir sama, mengikut daripada macam mana progresifnya tamadun Melayu telah berjaya menghidupkan sesuatu pembinaan yang sangat cukup. So walaupun bagaimanapun, di situ di mana Islamic penyebaran Islam telah mengubahkan, bukan sahaja dia bukan mengubahkan, tapi dia menambah baik lagi dalam sistem Melayu secara memberi falsafah, pandangan kepada dunia dan juga perkara-perkara yang saintifik dan akhlak yang baik untuk mereka untuk meneruskan mereka punya perkembangan dalam hidup sistem Melayu. So saya akan paskan kepada Kathy. Salam sejahtera. Saya nama Kathy. Saya sekarang nak present itu ciri-ciri tamadun Melayu. Pertama, tamadun Melayu mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut. Pertama ialah sistem perundangan yang jelas dan teratur serta sistem nilai. Terdapat sistem perundangan dan sistem nilai yang jelas dan teratur. Etika melalui kuasa. Sistem menguatkuasa akan menjamin kemakmuran segala tindakan dan tindakan masyarakat Melayu dalam semua aktiviti. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan melalui lahir dan perkembangannya. So apa tu? Itu ialah kreativiti dalam penciptaan sains, teknologi, kesenian, kesusasteraan, falsafah dan sebagainya. Meningkatkan kreativiti dalam penciptaan teknologi dan seni bina. Kemajuan material selalunya berpunca daripada kemajuan idea atau
idea dan pengetahuan negara. Standard pemikiran yang tinggi ini datang dalam bentuk realiti dengan bahan atau alat atau teknologi. Selain itu, ketiga poin ialah masyarakat Melayu bergabungan menjadi bandar. Sebuah penempatan dengan satu atau beberapa masyarakat Melayu. Wilayah juga diabungkan menjadi bandar, pekan atau negara kota mempunyai pusat pentadbiran yang teratur. Selain itu, keempat poin ialah sistem organisasi sosial dan institusi sosial yang kukuh dalam bidang pentadbiran, ekonomi, politik, pendidikan, agama dan sebagainya. So, masyarakat Melayu tradisional telah membentuk sistem ekonomi yang teratur. Mereka menjalankan aktiviti ekonomi berdasarkan lokasi dan geografi kerajaan. Masyarakat yang tinggal di laut akan terlibat dalam aktiviti yang melibatkan lautan seperti memancing dan seterusnya. Penduduk yang tinggal di kawasan tanah tersebut akan menjalankan aktiviti ekonomi seperti pertanian, peternakan dan sebagainya. Secara umumnya, aktiviti ini merujukkan kepada aktiviti ekonomi yang dijalankan untuk mendapat bahan makanan dan produk lain bagi memenuhi keperluan harian masyarakat itu sendiri. Tujuannya juga adalah untuk memastikan kestabilan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Maksudnya, makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengangkutan yang mereka perlukan hanyalah keperluan untuk menyara keluarga sendiri. Malah, kegiatan ekonomi sebegini juga tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan permasalahan. Akhirnya, kelima poin ialah penggunaan sistem tulisan, komunikasi dan bahasa yang sama atau serumpun. Dengan menggunakan sistem penulisan, komunikasi dan bahasa yang sama, semua orang dapat menunaikan amanah dan tanggungjawab khilafah Allah di muka bumi berdasarkan konsep bahasa sebagai tongkat budaya dan tamadun yang dibincangkan sebelum ini. Ini membolehkan tamadun berkembang. So, sekarang saya pass to Daniel untuk presentation. Okey, untuk bahagian saya pula, saya Ihmaduddin bin Ibrahim akan membentangkan hubungan tamadun Melayu dengan Islam. Antara hubungan tamadun Melayu dengan Islam ialah melalui pembinaan agama. Agama Islam membawa masuk ilmu falsafah, iaitu ilmu pada tokoh-tokoh yang tinggi atau ahli ilmu, dan juga pemikiran secara rasional, iaitu berfikir daripada seluruh sudut dan tidak mementingkan satu pihak. Selain itu, Islam juga mudah diterima oleh pemikiran masyarakat Melayu, dan secara logik ia menepati kehendak jiwa dan akal. So, agama Islam juga menggalakkan penuntutan ilmu, lalu dapat menyumbangkan kepada perkembangan manusia ataupun Melayu pada ketika itu. Selain daripada itu, Islam juga mementingkan keharmonian, dan ini amat penting kepada Melayu ketika itu kerana terdapat pembilang kaum. Seterusnya ialah pengaruh Islam dalam institusi kewangan. Pengaruh Islam dalam institusi kewangan memberi impak yang besar kepada orang Melayu kerana Islam membawa masuk prinsip syariah ataupun perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Syariah Islam ini mementingkan perkongsian untung rugi dan melarang ke atas riba.
Selain itu, konsep Islam ni mengamalkan konsep yang sama rata dan adil, dan antara konsep-konsep dalam perbankan Islam ialah mudarabah, iaitu perkongsian untung, wadiah iaitu simpanan, musyakarah untuk usaha sama, dan last sekali ijarah sewaan. Dan itu adalah konsep-konsep yang dibawa masuk oleh Islam dalam membantu orang Melayu dalam ekonomi Malaysia ketika itu. Seterusnya ialah pembinaan institusi pendidikan. Pada awalnya Melayu menggunakan huruf dan tulisan daripada aksara Kawi dan juga nagari daripada Palava India. Dan selepas itu, setelah Islam masuk kepada Malaysia, Islam membawa masuk tulisan Jawi, dan kita boleh nampak pada masa kini terdapat pelbagai perkataan Arab dalam bahasa Melayu kita seperti halal, haram, sedekah, iman dan dakwah contohnya. Selain daripada itu, Islam juga dalam institusi pendidikan mewujudkan masyarakat yang harmoni, kerana Islam telah menitik beratkan kesaksamaan sosial, keadilan dan kepribadian mulia yang amat sesuai untuk rakyat Melayu pada ketika itu. Dan itulah sumbangan dan hubungan Islam dalam tamadun Melayu. Terima kasih. Selamat sejahtera Ustaz. Dengan kawan-kawan, hari ini saya akan present tentang tamadun Melayu, asas tamadun Malaysia. Okay. So, pembinaan agama. Pembinaan yang kukuh melalui ajaran Islam. Maknanya inilah orang Melayu digunakan pembinaan agama Islam. Di dalamnya apa yang dipetik oleh orang Melayu awal dari Islam mempunyai idea utama, iaitu persamaan, kepribadian, keadilan sosial dan kepribadian manusia yang pada dasarnya bermaksud semua manusia mempunyai hak, tanggungjawab dan layanan yang sama antara satu sama lain. Yang kedua lagi, menuntut ilmu. Dengan kemajuan dalam pendidikan, orang Melayu mula mencari lebih banyak ilmu. Ini telah memikirkan orang Melayu untuk menuntut ilmu lebih lanjut dalam mata pelajaran lain dan memacu masyarakat Melayu ke hadapan, dan orang Melayu mula menubuhkan sekolah yang tumbuh dari masjid dan surau yang kemudian berkembang menjadi lebih sistematik dan teratur. Yang ketiga, tanda-tanda awal pendidikan ialah kini dengan ini berpunca tanda-tanda awal pendidikan dilihat dalam masyarakat Melayu awal. Ini dapat dilihat sebagai untuk pendidikan terawal yang ditemui di sebuah istana pada abad ke-13 Masihi yang turut diikuti dengan pemuan istana di Melaka dan Aceh pada abad ke-16. Ini pembinaan nilai jati diri. Untuk ini, akhlak yang penting adalah yang dalam masyarakat Melayu awal termaksudlah jihad, istiqamah, belas kasihan, jujur, ikhlas, adil, menghargai kebijaksanaan, bertolak ansur, cekap, produktiviti, kerjasama antara satu sama lain dan dedikasi. Yang kedua, merubah ajaran Islam menjadi tradisi Melayu yang unik. Ajaran Islam kepada budaya Melayu yang merangkumi masyarakat Melayu, yang mengajarkan anak-anak kecil tentang dosa, pahala, haram, halal, larangan dan suruhan.
Lamaan anak-anak ini membesar dengan latihan amalan agama yang mudah seperti solat, puasa dari segi nilai murni dan keharmonian, membawa anak-anak mereka ke masjid untuk menunaikan solat mingguan pada hari Jumaat dan menggerakkan solat tarawih pada bulan Ramadan. Yang ketiga, memerhati persekitaran mereka untuk kegunaan kreatif. Untuk ini, masyarakat Melayu mereka telah menjadi sangat kreatif dan memiliki jumlah daya intelek yang tinggi dengan dapat mempamerkan penghargaan mereka terhadap persekitaran mereka dan memikirkan masa depan anak-anak mereka dengan membesarkan mereka menjadi hormat semasa muda. Banyak analogi dicetuskan oleh masyarakat Melayu dan peribahasa telah digunakan untuk membimbing orang muda dan tua. Peribahasa popular seperti harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, dan lain-lain. Pembinaan atas dasar ekonomi. Ini menggunakan undang-undang Islam sebagai asas undang-undang Melayu. Interaksi tamadun Islam dengan masyarakat Melayu bermula sekitar abad ke-10 Masihi. Ini banyak mempengaruhi cara orang Melayu beroperasi tetap disebabkan pengaruh Hindu yang kuat terhadap minda masyarakat Melayu. Interaksi itu agak perlahan. Padahal setelah beberapa lama pengaruh Hindu-Buddha perlahan-lahan runtuh dan yang tinggal adalah ajaran Hindu-Buddha yang selaras dengan ajaran Islam. Pengaruh Islam juga terhadap undang-undang telah terbukti walaupun pada zaman kerajaan Melayu Melaka yang mereka menggunakan sistem perundangan Islam yang diluluskan oleh Kesultanan Melaka. Yang kedua is keharmonian antara tiga kaum. Untuk ini, dengan ekonomi Melayu semakin besar, kolonial British bawa dalam kumpulan pekerja daripada luar tanah Melayu, dari tempat seperti China dan India. Dengan kumpulan baru ini, menimbulkan konflik dalam masyarakat Melayu kerana keharmonian terganggu dengan kehadiran dua kaum baru yang kini telah terbentuk menjadi masyarakat baru. Selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kerajaan baru terpaksa membawa masyarakat Melayu secepat mungkin dengan sistem ekonomi baru kerana orang Cina telah menguasai sektor ini dan telah menguasai walaupun selepas era kemerdekaan. Yang ketiga ialah 13 Mei dan bagaimana mengubah ekonomi. Mulai dari saat ini, ialah 13 Mei, terdapat usaha yang lebih proaktif untuk memastikan peristiwa tragis 13 Mei tidak berulang, yang mendorong kerajaan membuat dasar untuk merapatkan jurang ekonomi antara masyarakat Melayu dan Cina, menjangkau 10 tahun dengan harapan untuk mencapai 30% ikuti Bumiputera dalam pai ekonomi. Terima kasih. Untuk Ustaz dengan rakan-rakan sekalian.